Kita tolong dekatkan dekat sosial pada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Datuk Syarul Ali, Timbalan Ketua Polis, Tuan Nama KPD Kelang Selatan, Tuan Supra Timbalan KJSJ, tuan-tuan dan puan-puan rakan media sekalian. Baik, tujuan kita panggil untuk sidang media pada kali ini adalah berkaitan dengan kes yang tular semalam. Kes mencederakan orang, dia mencederakan dan juga ugutan jenayah serta menghina agama Islam yang tular semalam di media sosial. Baik, untuk sebenarnya dalam kes ni ada dua kejadian di dua tempat berlaku. Yang pertama di Kuala Lumpur di kawasan Dawangi dan satu lagi di Kelang Selatan. So satu report kita telah terima lebih kurang jam 4 suku petang semalam oleh seorang lelaki Melayu yang berumur 26 tahun yang bekerja sebagai pengawal peribadi. Dan dalam laporan tersebut mengatakan dia dan seorang lagi rakan telah berlaku perselisihan faham dengan majikan dengan alasan pengadu dan rakannya berkuasa. Okey. So dalam kejadian ini majikan pengadu telah memarahi dan memukul pengadu dan rakan menggunakan rotan di belakang badan. Seterusnya majikan pengadu telah bertindak untuk mengambil sepucuk pistol kepunyaan rakan pengadu dan mencekah senjata tersebut dan mengacukan kepada pengadu dan rakannya dengan kata-kata ugutan dan pengadu dan rakan dalam kejadian ini telah mengalami kecederaan di badan, kepala dan juga lengan serta telah mendapatkan rawatan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Jadi bertindak daripada report yang dibuat, kita telah membuat tangkapan bagi daerah Kelang ni ke atas empat lelaki, satu lelaki Melayu dan semua sekali 5. 4 lelaki Melayu, 4 lelaki Cina dan 1 lelaki Melayu. Terbalik. 4 lelaki Cina dan 1 lelaki Melayu, lingkungan umur antara 35 ke 47 tahun. Yang mana 4 daripada tangkapan tersebut telah dibuat di Kelang Selatan. Satu lagi tangkapan yang mana toke dia lah. Yang tu tangkapan tu dibuat oleh pihak Dawangi atas report yang pertama dibuat. Okey. So keempat suspek yang ditangkap di Kelang Selatan ni telah dibawa ke mahkamah pada pagi ni. Dan daripada 4 tersebut, satu dikenakan riman selama berapa hari? 7 hari. 7 hari. Dan 3 lagi dikenakan riman selama 5 hari. Okey. Dan selepas tangkapan kita lakukan, kita telah membuat pemeriksaan dan juga rampasan. Pemeriksaan di rumah, kita telah merampas wang tunai. Ini pemeriksaan yang kita buat di rumah salah seorang suspek. Wang tunai semuanya bentuk USD USD sebanyak 12,500 keping. Manakala gold bar yang kita rampas sebanyak 100 keping, setiap satunya seberat 1 kilogram, bermakna ada 100 kilogram emas. Okay. Dengan jumlah keseluruhan
jumlah keseluruhan rampasan sebanyak bernilai 28.45 juta. Okey. 28.45 juta. Ini berdasarkan nilai semasa, termasuk nilai semasa harga emas. Dan selain daripada itu juga, kita turut merampas sepucuk pistol. Pistol ni untuk dan juga 10 butir peluru. Untuk makluman, ini adalah pistol ni adalah yang di bawah kawalan salah seorang mangsa, itu bodyguard tu, dan kepunyaan syarikat kawalan keselamatan. Maknanya dia berlesen. Walau bagaimanapun lesennya kita akan membuat siasatan lanjut. 10 butir peluru, dan selain daripada itu juga kita turut merampas 5 telefon bimbit punya suspek. Okay. Dan juga rotan yang digunakan di mana yang ditunjukkan. Okay. Jadi bagi kedua-dua kes tersebut, satu di Dawangi dan satu di Kelang Selatan, saya nak sentuh berkenaan yang di Selangor saja. Bagi kes yang berlaku di Kelang Selatan, kita telah mengklasifikasikan kes ni di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan, 298 dan 307 Kanun Keseksaan. Okay. Dan selain itu juga kita turut menyiasat kes ni di bawah Seksyen 41 AMLA dan 5/2 APPW, pengubahan wang haram. Okay. So, kita akan menyiasat dengan lebih mendalam. Kita pergi, siasatan kita akan pergi lebih mendalam lagi terhadap sindiket yang dijalankan oleh suspek ini. Okay. Okay, itu saja. Macam ada soalan? Suspek tak ada rekod jenayah. Tak ada rekod. Semua tak ada. Okay. So, jadi suspek ni dia ada buat illegal activity. Ya. Hasil siasatan awal yang kita buat, dapati suspek ni terlibat dalam illegal activity, aktiviti haram, terutama sekali aktiviti alung dan juga judi haram. Okay. Tak, dua ni bodyguard, ni dia bekerja dengan syarikat ni. Syarikat ni yang terlibat dalam aktiviti alung yang saya kata tadi, alung dan juga judi haram. Okey. Ya? Syarikat yang bodyguard, yang syarikat ni, itu saya kata tadi, alung dan juga judi haram. Okey. Dia register. Dia register. Itu dah beroperasi alung dah. Ya. Kita masih siasat dari segi operasi. Sebab kita timbul ni hasil siasatan yang kita buat, dan kita akan siasat in detail lah. Kita probe further dia punya aktiviti ni. Aktiviti mereka dari segi kedua-dua, alung dan juga judi haram. Okay. Rampasan di mana tadi? Rampasan di Bukit Tinggi. Bangsa kerja berapa lama dengan 3 tahun. Syarikat ini ada berkaitan dengan negeri dia. Ya. Atau negeri dia. Kita siasat. Kita tak boleh nak bagi lagi. Dia punya hubungan itu tidak akan siasat. Okay. Cuma yang penting saya bagi, tujuan saya bagi isi pada pagi ini adalah saya nak bagi clear kan ni, sebab kes ni dah tular di media-media sosial dan sebagainya, dan kita juga telah mendapat banyak pertanyaan daripada orang ramai. So kita minta supaya masyarakat bertenang dan tidak kata membesarkan isu ni.
Sebab ianya lebih pada personal dan juga kes yang terpencil, maknanya bukan dilakukan ataupun dirancang oleh pihak-pihak tertentu dan sebagainya. Maknanya dalam kes yang berkenaan, suspek dan juga mangsa itu saja yang terlibat, tidak ada melibatkan pihak lain. Dan itu saya kata tadi, dia lebih pada personal issue, personal issue. Okay. Ini salah seorang suspek, rumah salah seorang suspek. Bukan. Okay. Kita masih lagi menyiasat, kita tak tahu ada atau tidak. Kita akan probe saja. Okay. Sebab ada banyak lagi ya, sebab kita dah mula kita buka di bawah AMLA dan pengubahan wang haram. Semua kita buka, we go semua angle yang kita boleh. Okey. Itu saya nak kena tanya cek dengan Dawangi. Kalau tak, saya difahamkan 3 hari. 3 hari. Majikan dan pekerja dia. Pekerja dia. Puluhan. 44 tahun. 38. IC 28. Okey. So saya minta rakan-rakan media semua boleh sebarkan berita ni, yang penting kita nak supaya tidak ada isu kekauman dan agama sini ya. Kita tone down dia punya isu tu. Kalau boleh. Okey. Dan ya. Bukan sebab berpuasa je tu. Ya. Bukan sebab berpuasa je. Yalah, dia menggunakan isu tu, dan mungkin disebabkan tu pengawal keselamatan ataupun bodyguard berkenaan tu dia tak terkejut, ingatkan ada tembakan tadi. So mungkin disebabkan dia berbuka ke apa, dia terlewat. Saya tak tahu, kita akan siasat. Itu kita siasat dulu. Sebab dia di Dawangi. Dawangi. Ya. Tentang detail saya tak boleh nak bagi detail macam mana masa tu, sebab bila kita buat siasatan awal masih ada banyak perkara yang kita perlu dapatkan clarification. So saya tak nak bagi detail. Okey. Soalan? Okey. So terima kasih. Ada juga lakonan ni. Kami itu. Saya pun ada extra tak? Kak, yang ni dengan Datuk. Tidak, bawa ni. Dari start. Tok. Kalau yang lain sama pegang yang berikut. Tok pegang pistol tu. Kalau satu pegang okey tak? Bagi nampak banyak sikit. Cukup lah. Nak pegang hari-hari tu pegang.
Ayo. Sini. Ini adalah barang-barang rampasan yang dirampas. Kulba yang setiap keping adalah 1 kilogram yang boleh dirampas oleh pihak polis dalam serbuan yang dilakukan di masa sekarang. Ini adalah rotan yang digunakan untuk memukul mangsa dan ini adalah wang benda USD 12,500 keping. Daripada suspek. Untuk kesabaran kepada polis daripada ITF. Semua rekan media ada sikit-sikit pengumuman di saudara. Kejap, Tok. Ada pula. Okey. Jadi satu lagi bersambung dengan persoalan yang ditanya lah. Jadi ini kita bagi petang tak payah bagi isi ini saya bagi isi lagi lah. Sudah sekat 5 tugas petani ya. Tapi kita sekat 5 tugas pada petani saya akan buat secara video conference. Ada beberapa soalan yang ditanya. Yang pertama berkaitan dengan SOP masa Ramadan. Berdasarkan pemerhatian kita dalam tempoh 2 hari berpuasa, kita dapati banyak pelanggaran SOP. Dan kita telah mengarahkan semua ketua petugas di bawah untuk mengambil tindakan tegas bagi daripada sekarang, untuk tindakan yang lebih tegas pada semua individu yang melanggar terutama sekali tewas di masa Ramadan sebab pelaku
mana mereka ni tidak mematuhi SOP dan pertama sekali dari segi penjarakan sosial dan kita mengharapkan masyarakat akan mematuhi. Kita tak mau timbul kluster-kluster baru lagi. Itu yang pertama. Dan juga kepada penganjur-penganjur pasar Ramadan, kita nak ingatkan supaya mereka bertanggungjawab mengawal dan menyelia pasar Ramadan yang mereka ajukan. Kegagalan mereka untuk mengambil tindakan ataupun mematuhi SOP yang ditetapkan. Dia ada SOP yang dikhususkan, peraturan yang diberikan kepada penganjur-penganjur, dan kegagalan untuk mematuhi peraturan tersebut, kita juga akan mengambil tindakan. Dan mungkin kita akan digalakkan untuk menutup pasar-pasar Ramadan ini. Okey? Nanti pasar Ramadan. Ada yang lain yang tanya? Ya. Sudah ada tindakan ada. Kita nak tindakan. Kita dah dua kali dalam satu ruang ini. Masih lagi bagi. Malam kita dah bagi peringatan. Lepas ini kita akan ada tindakan. Okey. Ada satu soalan. Soalan ni apa ni? Rentas negeri dah tu. Rentas negeri. Untuk pergerakan rentas negeri juga kita tetapkan. Kementerian pun telah mengeluarkan arahan untuk kita membuat penelitian yang lebih pada semua permohonan rentas negeri. Dan permohonan tersebut kita semua akan memberikan kepada mereka yang ada kaitan dengan kaitan dengan pekerjaan, pendidikan ataupun dari kemasan, kematian, sakit, buat dan sebagainya. Okey. So, untuk nak pergi nak jumpa kawan dan sebagainya kita baru ni saya ada parti ada pihak daripada KL pergi rentas negeri ke Genting Highland CHPO CPO outlet. So macam mana boleh lepas mereka? macam mana boleh lepas? Jadi daripada KL pergi ke Genting Highland shopping ke mana? Itu mungkin ada yang lepas tapi kita tak tahu. Dia kawalan di sana tak faham. Kawalan Genting tak faham. Begitu juga dari segi pergerakan Sekatan Jalan Raya. Sekatan Jalan Raya juga kita akan perketatkan lagi dan ada kemungkinan kita akan tambah kalau ada keperluan. Kita akan tambah kalau ada keperluan. Kita telah mengeluarkan arahan supaya pemeriksaan yang lebih ketat dibuat terutama sekali pada hujung minggu. Kita berdasarkan pemerhatian yang kita buat, kita dapati banyak pergerakan dibuat pada tindakan yang kita akan lakukan lebih ketat lagi. Pasal ini sebahagian daripada kompon yang kita keluarkan itu adalah atas kesalahan rentas nanti. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Majikan bukan di Kelang, majikan di Dawangi. Oh, okey. Biasanya. So yang majikan di Dawangi